An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bagaimanakah situasi lautan samudera, ya, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan faham kepada kita di bawah lautan samudera itu ada ombak yang berlapis-lapis lagi. Dan perkara ini dibuktikan dengan penemuan sains pada hari ini, dengan teknologi yang ada pada hari ini, dan lahirlah ilmu yang kita sebut sebagai ilmu sains samudera, oceanography. Ya, jadi alam, ya, laut itu alam, dan tentu sekali ia memberikan keyakinan kepada kita bagaimana maha cantiknya pentadbiran aturan Allah, mataharinya, bintangnya, ya, kemudian pertukaran waktu pagi, waktu malam, waktu petang, kan, waktunya. Jadi ini membuktikan teraturnya pengurusan yang telah ditadbir oleh Maha Pentadbir, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang saya sebut di awal tadi, ilmu sains sebagai satu alat, ilmu alam sebagai satu alat kepada kita untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, memperteguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid itu yang utama. Baik, Baik Azrin, kalau diizinkan saya nak sebut tentang Profesor Dr. Jeffrey Lang tadi, ya. Silakan. Boleh, Baik, para penonton, Profesor Dr. Jeffrey Lang ini, beliau merupakan seorang atheist. Bila kita sebut atheist, kita faham orang ini dia tidak percaya kepada agama, tak percaya kepada Tuhan, ya, atheist. Baik, kerana itu ada satu artikel yang ditulis, How did Profesor Dr. Jeffrey Lang become a Muslim? Mereka mencari-cari kenapa Profesor Dr. Jeffrey Lang ini akhirnya memeluk Islam, sedangkan asalnya beliau atheist. Para penonton rahmati Allah, rupa-rupanya Dr. Jeffrey Lang, beliau membaca Al-Quranul Karim. Pada asalnya niat beliau membaca dan mengkaji Al-Quran sama seperti Dr. Gary Miller. Beliau mahu mencari kesalahan dan kelompangan Al-Quran. Beliau mahu mencabar keaslian Al-Quranul Karim. Tetapi setelah beliau membaca dan mengkaji Al-Quran, akhirnya beliau tidak bertemu satu pun, saya ulang, beliau tidak bertemu satu pun kesalahan dan kecacatan Al-Quran. Tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan pada Al-Quran. Akhirnya Profesor Dr. Jeffrey Lang tunduk dan menerima ataupun mengucap syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, pagi ini dan sentiasa sahabat minggu, kita di pentas Tanyalah Ustaz, kita nak mengajak para penonton semuanya untuk kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan keluarga kita. Wallahu a'lam. Maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sebagai seorang hamba, kan? Allah anugerahkan panca indera kepada kita, ya. Allah anugerahkan kepada kita kekuatan fizikal kepada kita, dan dengan rahmat kasih sayang Allah jualah, ya, Allah bagi macam-macam kepada kita. Ya, dan Azrin sebagai contoh, kita setiap hari, ya, kita menghirup udara segar, oksigen, nitrogen dan sebagainya, kan? Jadi benda-benda ini, oksigen, kita tak pernah minta pun dalam doa kita, kan? Yang kita tak pernah minta, yang kita minta benda-benda lain. Dan kalau orang yang ada masalah pernafasan yang memerlukan oksigen, cuba tanya bil yang perlu dibayar berapa? Berapa bil yang perlu dibayar? Jadi kita alhamdulillah, bil oksigen Allah Ta'ala tak pernah minta kepada kita. Allah sediakan secara percuma kepada kita. Jadi maha beruntunglah orang yang memerhatikan kudrat dirinya, memperhatikan keadaan tubuh fizikalnya, memerhatikan keadaan dirinya, ya. Jadi apa yang kita nak rasakan pada pagi ini, para penonton yang dirahmati Allah, bila kita renung diri kita, bila kita baca Al-Quran, sentiasa bertambah iman kita kepada Allah.
sentiasa kita takut kepada Allah, kita takut sungguh-sungguh daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak redha. Kita takut. Jadi nak rasa takut tu yang perlu kita saling tazkirah, saling menasihati sesama kita. Dalam Al-Quran pada ayat yang lain, para penonton, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, para ulama tafsir mereka mengatakan an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku itu maksudnya berpaling daripada Al-Quran. Para ulama perjelaskan lagi apa maksud berpaling daripada Al-Quran. Yang pertama, tak baca Quran. Lama dah tak baca Quran. Quran duduk di rak buku tu, ya Allah, dah berdebu-debu dah. Tak pernah buka. Tapi telefon bimbit sepanjang masa. Tak salah telefon bimbit ni. Download lah apps Al-Quran, boleh baca. Yang kedua, orang yang mengenepikan peringatan-peringatan Al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan salat, kita buat dono je, mohon izin. Bahasa anak muda ni kan. Kita buat tak tahu je. Lama tak dengar tak perkataan. Kan? Zakat pendapatan, kita buat tak tahu je. Kan? Yang kita ni prihatin zakat fitrah. Bagus, betul lah tu. Tapi ada lagi zakat-zakat yang lain. Ya? Kemudian kewajipan kepada ibu dan ayah di kampung. Kita buat tak tahu je kat mak ayah kita di kampung. Makan apa pun kita tak tanya, pakaiannya bagaimana pun kita tak tanya. Kita buat tak tahu je. Dalam rumah kita, isteri kita, berapa lama dah isteri kita membungkam rasa, memendam rasa. Rasa terasa hati sungguh dengan suami ni. Suami cakap kasar, kan? Salah sikit, bagi. Kan? Salah sikit, mencarut. Salah sikit, kata-kata kasar. Kan? Tidak memberikan layanan yang mesra kepada isteri di rumah. Tapi kalau member di pejabat, amboi, cara sembang, pijak semut pun tak mati. Tapi dengan isteri sendiri, kita layan dengan cara yang kasar. Apakah ini yang diarahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala suruh kita memberikan ihsan kepada isteri dan juga anak-anak kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang dimaksudkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang yang berpaling daripada Al-Quran di atas dunia ini, Allah Taala akan sempitkan hidupnya. Allah Taala sempitkan hidupnya. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mata yang buta. Wal a'yadu billah, wallahu a'lam. Bukan kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran itu apabila dibacanya ia dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran merupakan kitab hidayah dan kitab mukjizat. Para penonton yang rahmati Allah, Al-Quran merupakan tinggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita menanam azam untuk kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mentadabbur isi Al-Quran. Kita membawa Al-Quran itu di dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan hidup kita, hidup berkeluarga akan lebih cemerlang apabila kita dipandukan dengan Al-Quranul Karim. Marilah sama-sama kita menadah tangan, mengangkat doa kudus. Mudah-mudahan Allah merahmati kita pada pagi Jumaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbana sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dan Engkau kasihkanlah kedua ibu bapa kami, ya Allah, seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak beri rahmat kepada kami, ya Allah,
tergolonglah kami di dalam golongan orang yang rugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.